Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Okey, jadi hari ini kita akan sambung pembelajaran kita dalam topik yang seterusnya untuk topik subjek ibadah, iaitu topik wuduk. Sebelum bermula, ustaz nak kamu semua bayangkan, bayangkanlah kita dah belajar pasal hadas kecil kan. Kalau kita buang air besar ke buang air kecil ke, itu ada dikira sebagai hadas kecil. Pula sebelum ni kita dah belajar pasal istinja. Jadi bila kita dah keluarkan hadas kecil, contoh kita dah buang air besar, kita dah istinja, kita dah bersihkan tempat keluar najis kita tu, dan pasti tidak ada sebarang warna, bau dan rasa lagi dah. Timbul persoalan, adakah kita dah boleh semayang? Adakah kita dah boleh pegang Al-Quran atau pembaca Al-Quran? Jawapannya belum lagi. Dan disitulah perlunya kepada kita untuk berwuduk. Jadi wuduk ni apa dia? Bakatun ke atas tu, wuduk ni maksud dalam bahasa adalah mengambil air semayang. Dari segi syarak pula, maksudnya membasuh anggota tertentu dengan air yang bersih dengan syarat dan rukun-rukun yang ditetapkan. Hukum kena tahu, hukum wuduk ni wajib sebelum kita nak buat apa-apa ibadah kepada Allah, macam solat ataupun tawaf. Kita tengok kat sini ada beberapa ibadah yang kita nak buat. Sebelum kita nak buat ibadah tu, kalau kita baru lepas berhadas kecil, kita kena ambil wuduk, iaitu antaranya solat fardu ataupun solat sunat, baca Al-Quran, berkhutbah dan juga bertawaf. Maksudnya kalau orang nak duduk atas mimbar nak baca khutbah, dia kena ada wuduk. Selain daripada rukun Islam dan rukun iman, wuduk pun ada rukun dia. Maksudnya apa anggota yang kita kena ambil air dan basuh dia untuk dijadikan sebagai salah satu daripada rukun wuduk. Antaranya muka, tangan, kepala dan kaki. Nanti kita perincikan macam mana muka, tangan, kepala dan kaki itu ya. Yang seterusnya, niat wuduk. Sebelum kita nak ambil wuduk, kita kena berniat. Dan niat wuduk ni dia ada dua. Satunya untuk nak angkat hadas kecil. Ini panjang sikit lah, tapi lagi satu lagi senang. Kita hanya niat wuduk saja. Pertama, nawaitu rafa'al hadathil asghari lillahi ta'ala. Sahaja aku mengangkat hadas kecil kerana Allah Ta'ala. Itu yang panjang, ataupun niat untuk angkat hadas kecil. Nawaitul wudu'a lillahi ta'ala. Ini yang pendek, niat wuduk. Sahaja aku berwuduk kerana Allah Ta'ala. Mana-mana pun boleh. Kita dah sampai kat bahagian yang penting. Bila kita dah niat wuduk dari awal-awal, sebenarnya niat ni adalah salah satu daripada rukun wuduk. Sebab sebelum kita nak ambil wuduk, kita kena niat dalam hati kita yang kita nak ambil wuduk. Lepas tu kita lafazkanlah niat tadi tu, nawaitul wudu'a lillahi ta'ala, ataupun nawaitu rafa'al hadathil asghari lillahi ta'ala. Mana-mana pun boleh. Yang kedua, kita akan mulalah membasuh muka kita. Muka daripada kawasan muka kita yang kita nampak ni, mula daripada tumbuh rambut kita belah atas sampai ke tepi permulaan telinga kita, sampailah ke tempat tumbuh janggut. Kita tak ada janggut lah kan, perempuan tak ada janggut. Jadi hanya bawah dagu lah untuk yang mudah. Jadi keseluruhan muka tu kena basuh sebanyak berapa kali? 3 kali. Lepas tu pula kita akan basuh tangan kanan kita dan juga tangan kiri kita. Dua-dua kita kena basuh dengan 3 kali basuhan. Dan kita kena basuh mula daripada hujung jari kita sampailah ke siku kita. Kedua-dua belah kanan 3 kali, lepas tu kiri pun 3 kali. Pastikan air lalu ke seluruh bahagian tangan kita, sebelah kanan dan juga sebelah kiri, daripada hujung jari sampailah ke siku kita. Telah selesai rukun ke-3. Sekarang rukun 4, iaitu nyapu sebahagian kepala kita. Okey, nak sapu sebahagian kepala ni macam mana? Ambil air, lepas tu kita sapu dekat bahagian yang ada rambut lah. Biasanya kat bahagian ada rambut, kita sapu 3 kali. Dan untuk rukun yang kelima, kita basuh kedua-dua belah kaki kita, kaki kanan dan kaki kiri, mula daripada hujung jari kaki kita yang sebelah kanan tu kan, sampailah ke buku lali. Buku lali kenal tak? Yang ada macam ada timbul tu lah, yang kat kaki kita kat belah bawah tu yang ada timbul tu, itu namanya buku lali. Basuh 3 kali, kanan 3 kali, kiri pun 3 kali. Dah habis ke? Belum lagi. Kita ada rukun yang terakhir, iaitu rukun tertib melakukan wuduk. Sebab wuduk ni kita tak boleh tiba-tiba nak basuh kaki dulu, betul-betul basuh tangan, tak boleh.
Mula daripada niat, lepas tu basuh muka, basuh tangan, basuh kepala, kemudian basuh kaki. Dia tak boleh nak mana-mana, tiba-tiba jadi depan, tiba-tiba jadi belakang. Tak boleh. Kena tertib. Ikut susunan. Barulah wuduk itu sah nak digunakan dalam semayang. Nak gunakan untuk nak solat dan sebagainya. Okey, itu sahaja untuk hari ini. Terima kasih banyak-banyak. Tugasan kejap lagi Ustaz bagi ya dalam grup. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.